Okay, differentiation of exponent function, dia punya formula, so hafal ni. Kalau dia punya standard e power of x, dia akan dapat e power of x balik. Okay, nampak tak? Kalau saya tak nak awak confuse, kalau x kuasa 3, memanglah 3 tu bawa ke depan, lepas tu dia akan jadi kuasa 2. Ini e kuasa x, kita punya variable tu duduk dekat kuasa. Sebab yang dimancing x tu bawa ke depan, e kuasa x tolak 1. So bukan, bendanya dia tak sama macam yang kita belajar chapter 2 tu. Okay, dia kalau e power of x, maksudnya dia akan dapat e power of x balik. Kalau e power of u, okay, u ni nak senang dia, selain daripada single x lah. Okay. Kalau saya hafal yang ni je. E power of x, E power of fx, maksudnya kita salin balik. Okay. So yang ni salin balik. Lepas tu darab dengan differentiate kuasa tu. Okay. So kita akan differentiate kuasa. Kalau saya ingat yang ni je. Kan? Maksudnya awak boleh apply kan lah. Kalau dia kata E kuasa X pun, maksudnya macam mana? Kalau kita hafal satu ni je. E kuasa X, salin balik. Kalau kita differentiate kuasa, dapat apa kalau differentiate X? 1. Dapat 1. Itu sebabnya E kuasa X tu balik je. Kalau ada selain daripada single X, E kuasa 2X, salin balik. Kan? Lepas tu darab dengan apa? 2. 2. So dia akan jadi 2 E kuasa 2X. Macam tu lah. Okay. So boleh hafal yang ni je lah. Untuk satu formula je. Kalau awak dah biasa buat differentiate yang ni, awak akan dapat E kuasa X tu balik. Okay. So yang ni tadi kita dah buat dah. Yang ni jadi apa? Salin balik. Lepas tu darab dengan 3. 3. Lepas tu kita kemaskan balik lah, sebab bila dia darab 3, maksudnya dia dah jadi hasil darab. So kita boleh rearrange kan 3 tu bawa ke depan kan, bagi cantik sikit. Alright. Okay, C. Apa? E kuasa negatif 1/2x. Darab balik dengan negatif 1/2 je. So negatif 1/2 E kuasa negatif 1/2x. Ataupun kan negatif E kuasa negatif 1/2x per 2. Benda yang sama juga penulisan tu. Okay. Okay, D. Macam mana? Negatif 3E. So negatif 3 ni dia constant. So kita boleh ketepikan dia negatif 3. So awak fokus yang ini je. Dapat macam mana? E kuasa 4x squared darab dengan 8x. 8x kan. So dia hasil darab semua. Dan ni dia semua hasil darab. Maksudnya yang ini bolehlah dipartnerkan yang ni. So jadi apa? Negatif 24x E kuasa 4x squared. Dah. Okay. D. Saya nak jawapan terus. Ini apa jawapan dia?
Ada Aini? Ada tak? Tak ada Aini. Akmal. E. Ini siapa yang jawab ni? Okey, Aini. Bagi jawapan terus. Susun E. Kuasa negatif 1 tolak 5X. negatif 5 E kuasa 1 tolak 5X. Saya nak terus jawapan yang awak bawa benda tu ke depan. Okey dah. F. Akmal ada Akmal? Ada medium. Okey, apa? Macam mana dapat F? Macam mana F? F ni dia negatif 8E. 8 apa? Sekejap. Salin balik. Okey, kita buat step by step. Salin balik semua kan? Kan? Balik sebiji sejebon. Salin balik. Lepas tu darab dengan apa? Darab balik apa? Differentiate kuasa tu. Negatif 8 X tambah 12. Akmal. Negatif 8X tambah 12. Okey. So, negatif 8X tambah 12 ni bolehlah juga bawakan ke depan. Kita tapi kena bracketkan lah. Okey. Kalau awak tak bracketkan, apa yang kita akan nampak kalau awak tak bracketkan? Kalau awak tulis macam tulisan merah tu. Apa yang awak akan nampak? Yang E ni kita darab dengan 12 saja. Okey, darab dengan 12 je. Kan dia bunyi ayam seronoknya. Okey, so Medium. tak apa. Itu bunyi-bunyi alam. Alam semula jadi. Okey. So G ni YouTube official. Tengok YouTube lah. Okey, H. Macam mana? H macam mana? Apa yang kita nak bawa dulu naik ke atas, dia akan jadi apa kalau bawa naik ke atas? Kita bawa dulu dia naik ke atas. E kuasa apa? Negatif 3X tambah 5. Tambah 5 tau. Okey. So jangan lupa 5 tu pun kena tukar sign juga. Kan negatif 3X tambah 5. Okey, maksudnya bila kita differentiate, kita akan dapat negatif 3. So 2 E kuasa negatif 3X tambah 5 negatif 3. Cakap apa penuh semua ayat. Maksudnya negatif 6 E kuasa negatif 3X tambah 5. Okey. Dah. Ataupun nak bawa turun balik negatif 6 per dengan E kuasa dia asal, dia jadi balik kuasa asal 3X tolak 5 pun boleh juga. Tinggal yang dia duduk ke atas pun boleh juga. Kot mana-mana. Okay. Number 2. So yang ni basic dia itu je lah formula untuk eksponen tu. So jangan awak lupakan je lah. Okay, macam mana nombor 2 ni? 2A ni. Enam bawa naik atas. Tak payah.
6 kalau bawa naik ke atas, dia akan jadi 6 kuasa negatif 1. Nak buat apa kita jadikan 6 tu? Sebab 6 tu constant. Kita akan differentiate yang ada E sahaja, yang ada X sahaja. So 6 ni kan, so tak payah bawa 6 ni, biar je dia macam 1/6. So E kuasa 2 tolak 3X. Awak just differentiate yang ini je. 1/6 tu constant. Kita boleh biarkan dia dekat tepi dulu. So dapat berapa? Salin balik. Differentiate -3. negatif 3. Ingat balik. Salin balik. Differentiate kuasa. Salin balik. Differentiate kuasa. Salin balik. Differentiate kuasa. Macam tu. Okay. So apa yang kita boleh kecilkan kat sini? Kena simplify lah. Mana yang boleh disimplify kan? Negatif 1/2. Ha. So negatif 1/2 ataupun negatif E power of 2 minus 3x over 2. Betul lah. Okay. So yang ini YouTube official. Yang YouTube tu kena tengok juga YouTube. Okay, C. Siapa nak jawab jawapan terus? Saya nak jawapan terus. Kira C. C dengan D. Madam, Ya. yang C tu 8/3. Okay. E 4X tolak 1. E kuasa 4X tolak 1. Okay, good. Okay, D. D ni ada 3 terms kan. Maksudnya kita akan differentiate satu-satu lah. Dia akan ada macam summation and addition of differentiation. Dia satu-satu macam tu. So dapat apa tu? Differentiate E power of negative X dapat apa? -1. Negatif 1, kita tak tulis lah negatif 1 tu. Yang kita tulis negatif E kuasa negatif X. Okay, balik macam tu balik. Sebelah tu apa-apa. Tambah 3E. Tambah 3E. Kuasa sebut habis. Negatif 4X. Negatif 3X. Sebelah tu tolak 4E. Kumul. Kuasa negatif 2X. Dia ada ni pula pause. Negative 4E power of negative 2X. Alright. Okay. So formula. Salin balik, differentiate kuasa. Salin balik, differentiate kuasa. Okay, salin ni. Okay, nombor 3. 3, 2 benda ni YouTube. Okay, so kita akan pergi. Okay, walaupun dia ada eksponen, tapi kita masih lagi akan jumpa apa benda yang kita belajar masa chapter 2 tu. Maksudnya masih kita applykan power rule, product rule kan, quotient rule. Semua tu masih ada lagi. So awak kena tengok kat sini lah. Okay, dia punya contoh soalan tu macam apa. So macam ni. 1 plus E power of 3X times 4 minus E power of 3X pula. 1 plus E power of 3T times 4 minus E power of 3T. So times kita dah nampak dah. Dia adalah product rule kan. Lepas tu dua-dua ada variable T. So kita akan pakai product rule. Tapi dia pun
ada dua kaedah juga. Okay. Kita tengok mana yang senang. Okay, product rule. Kita buat yang pertama. Kita akan note lah sini U sebagai 1 plus E power of 3T. B equals to 4 minus E power of 3T. U prime akan dapat, okay, salin balik, differentiate kuasa dapat 3. B prime dapat salin balik, negatif tu adalah kan differentiate kuasa dapat 3. So sini negatif 3 E power of 3T, sini 3 power of 3 E power of 3T. Okay. So formula product rule V U prime plus U V prime. Okay. Saya pun pernah terang juga untuk proses simplify. Okay. Untuk proses simplify, kita boleh sama ada kita factorize ataupun kita expand. Kan? So ikutlah awak nak expand ataupun awak nak factorize. Kalau saya prefer factorize tu. So kalau yang ini, awak akan keluarkan apa? Cuba awak tengok. Apakah faktor sepunya yang ada pada sini? Apa faktor sepunya? E kuasa 3T. E kuasa 3T, ada satu lagi faktor sepunya. 3E kuasa 3T. So 3 pun kita boleh bawa keluar. Itu dia katakan faktor sepunya. So saya buat factorize. So 3 E kuasa 3T. Okay, maksudnya untuk sebelah sini yang akan tinggal dia 4 tolak E kuasa 3T. Kan? Yang akan tinggal. So sebelah sini yang akan tinggal negatif. Nampak tak dia ada negatif? 1 tambah E kuasa 3T. Akan tinggal tu. Okay, so yang dalam kurungan tu, yang ini ni kita akan bukakan kurungan tu. So E, 3E power of 3T, buka kurungan 4 minus E power of 3T minus 1 minus E power of 3T. Dapat apa? Apa kalau awak simplify kan? 3E kuasa 3T. Dalam kurungan 3 tolak 2E kuasa 3T. 3 tolak 2. So benda ni negatif tolak negatif jadi negatif 2 lah. So negatif 2 E power of, pasal kali pukul pula, E power of 3T. Ya. Okay. Dah. Okay, satu lagi kalau awak tak nak product rule, apa yang kita boleh buat? Kita expand dulu. Okay. Kita expand dulu. Maksudnya FT sama dengan 1 tambah E power of 3T times 4 minus E power of 3T. Okay, expand dulu. Satu-satulah. So dia panjang jugalah kerja dia. Dia awal-awal tu dia panjang. So 1 darab 4, 4. Yang ini akan jadi negatif E power of 3T. Yang ini akan jadi plus 4 E power of 3T. Yang ini akan jadi apa tu? Negatif E kuasa 6T. Kuasa 6T. Ingat, dia kalau sama base dia, kuasa tu kita tambahkan. So dia jadi 6T. Okay. So kuasa ni kita akan tambah. Kalau dia hasil darab. Okay. Yang ini boleh digabungkan. 3 E kuasa 3T tolak E kuasa 6T. Dan baru kita differentiate. Okay. Differentiate 4 dapat apa?
Kosong. Kosong. Okey, different shade yang ni. Dapat apa? E kuasa 3T darab dengan 3. darab balik dengan 3. 3 kat depan tu memang dah ada dah. So 3 pula darab. Okay, yang ini E kuasa 6T darab dengan 6. 6. So kalau yang ni, kalau awak nak faktorkan, awak kena nak jadikan macam ni, awak kena tahu faktor punya lah. Nampak tak? Kalau tak, tinggal macam ni pun tak apalah. Kalau awak guna expand tu, tinggal 9E kuasa 3T tolak 6 kuasa 6T pun tak apa juga. Tapi kalau awak faktorkan, awak akan dapat benda yang sama jugalah dengan awak pakai product rule. So mana-mana pun boleh. Okay. Dah? Boleh salin ni. Dua-dua option. Okay, dah? Dah. Okay. D? Pakai power rule boleh, madam? Boleh. Saya kata kita akan apply balik lah apa benda yang kita, method-method yang kita belajar masa chapter 2 tu. So kita akan pakai, kalau macam ni kita akan power rule. Macam mana power rule? Kuasa bawa pergi depan. Kuasa bawa ke depan dulu. Lepas tu salin balik, stay. Stay. Kuasa tolak 1. Kuasa 1. Differentiate dalam kurungan. So dia akan differentiate yang dalam kurungan. Okay, punya penulisan differentiate dalam kurungan. Kalau awak ada jumpa yang dalam buku nota, yang ini maksudnya differentiate dalam kurungan lah. Nampak? Kan saya ada tapi dalam Google Meet tu lah kot yang recording tu. Yang ini D yang kali hijau tu maksudnya dia differentiate E power of 2T minus 1 with the respect of X. Itu terjemahan dia. Okay, differentiate balik dalam kurungan. So dapat apa? Differentiate yang dalam kurungan tu. Dapat apa? E kuasa 2T darab dengan? 2. Darab dengan 2. Yang kotak atas tu awak belum differentiate. Awak baru penulisan dia je. Kan? Kita sebut differentiate dalam kurungan. Itu kita punya ayat. Inilah dia punya simbol tu yang dalam kotak tu. Bila kita tulis dalam mathematical, inilah yang dikatakan differentiate dalam kurungan. Ada D per dx. Lepas tu baru dalam bracket dalam kurungan tu. So bawah baru kita start differentiate. Differentiate tu D per dx sudah hilang lah. Okay, then benda yang boleh digabungkan, kita gabungkan. Kita kemaskan dia. Kan? Selalunya yang bracket tu letak kat belakang. Ikutlah macam mana pun. Dah. Settle D. Okay, number 4. 4A YouTube. Okay, 4B. Macam mana kita nak jawab 4B ni? Ini sebagai apa ni? Macam mana ni? X per 2 darab E kuasa negatif 2X. Nampak sebagai apa? Produk 2. Nampak sebagai? Kita akan guna Produk rule. product rule. Sebab dua-dua tu ada X. Okay. Dua-dua tu ada X. So kita akan product rule. U X per 2. V E kuasa negatif 2X. Maksudnya U prime sama dengan apa? U prime sama dengan
Satu. Ingat. Negatif 2x. Salah. Ni U prime. U prime. Differentiate X per 2. Dapat apa? Kalau 2x dapat apa? 2. Kalau 1 per 2x, x per 2? 1/2. 1 per 2. Kenapa macam tak boleh lain pula konsepnya? Kalau awak boleh differentiate 2x, awak boleh differentiate 7x kan? Kenapa bila ada per kat bawah tu jadi apa saya nak panggil? Dia jadi blank. X per 2 ni maksudnya 1 per 2x. Itulah penulisan dia. So differentiate 1 per 2x, 1 per 2. B prime. Dapat apa? B prime Negatif 2 negatif 2 E power kuasa of. negatif 2x. Okay. Macam kita differentiate E. Okay. So dy over dx. Masukkan formula. B U prime plus U 1 per 2x ke x per 2 ke U V prime. Okay. Factor out. Apa faktor sepunya? Apa boleh dikeluarkan? E kuasa negatif 2x. E kuasa E kuasa negatif 2x. Lagi, nampak tak kat sini ada 1 per 2, sebelah sini ada tak 1 per 2? Ada. Ada 1 per 2. X per 2 tu maksudnya depan dia tu 1 per 2 lah. So kita boleh keluarkan 1 per 2 E kuasa negatif 2x. Ya, maksudnya untuk sebelah sini apa dia yang tinggal? 1 tolak x. 1 tolak x. Eh. 1. Yang sebelah sini apa yang tinggal? Apa yang saya tak highlightkan color kuning tu? Negatif 2. Negatif 2x. Negatif 2x. Itulah. Okay. Kita kena tahu factor out kan untuk simplify. Okay. Dah salin. Dah. Okay. So ataupun apa lagi? Kan saya nak kena awak tahu option tulis. 1 tolak 2x per dengan 2 E kuasa 2x. Betul ke tak? Kalau saya tulis macam ni. Betul. Pun betul juga. Nampak? Kan? Benda ni kalau kita bawa ke bawah sebab dia punya kuasa tu kuasa negatif. So dia akan partner lah dengan 2 yang sebelah tu. 2 tu memang stay duduk dekat bawah. Okay. Banyak dia punya penulisan. Kalau saya nak staykan E tu ke atas pun ada kuasa negatif. 1 tolak 2x per 2. Betul ke tak? Kalau macam ni. Irfan, betul? Betul juga. Okay. Banyak caranya kita nak ekspresikan. Okay. Tu B. C. C kita nak buat apa? Macam mana C?
Pakai quotient rule. Quotient rule. Quotient rule. Okay, so quotient rule. So U sama dengan 4X tolak 3. B sama dengan E kuasa X. Okay, U prime sama dengan apa? 4. 4. B prime sama dengan apa? E kuasa X juga. E kuasa X juga. Alright. So quotient rule. Jangan lupa quotient rule. V U prime minus U V prime over V squared. Okay. So atas apa yang boleh difaktorkan? E kuasa X. E kuasa X. So apa yang tinggal dalam kurungan? 4 4 tolak. tolak. Kurungan terus ke Mira? Nak buka kurungan pun tak apa. Tolak 4X tambah 3. Okay. So dengan E kuasa X squared. Okay, apa lagi boleh dikecilkan? Macam mana jadi? E kuasa X tu Boleh? Buat apa? Potong. potong. So dia boleh cancel dengan yang bawah tu. Sebab yang bawah tu kuasa 2. Okay, jadi yang tinggal atas tu macam mana? 7 tolak 4X Dengan E kuasa X. E kuasa X. Tengok. Okay juga. Kalau saya nak selesai guna product rule boleh tak? Boleh. Kalau product rule maksudnya apa kita kena buat dulu? E kuasa X tu kena bawa atas. Jadi E kuasa Negative X. Negative X. negative X. So dia akan jadi product rule. Pun boleh juga. Gunalah U pula sebagai E kuasa negative X. B awak 4X tolak 3. U prime negatif E kuasa negatif X. Sebab kuasa tu ada negatif, so dia adalah negatif 1 kat depan tu. B prime sama dengan 4. So dy over dx V U prime plus U V prime. Dia boleh jadi macam tu juga. So kita keluarkan E kuasa negatif X. Kita keluarkan sebab dia ada pada dua-dua belah. Tinggallah yang dalam kurungan angka tinggal apa? 4X tolak 3. Tapi ada negatif. Boleh terus negatif 4X tambah 3. Betul tak? Betul. So tambah 4. So dia teruslah E kuasa negatif X 7 tolak 4X. Sama tak dengan yang sebelah ni? Sama tak? Sama. Apa je yang bezanya yang sebelah tu? Yang quotient rule tu? Quotient rule tu E Kuasa tu dia negatif. So yang kuasa negatif tu dia bawa ke bawah. Tapi product rule tu kuasa negatif stay kat atas. Pun boleh juga. Nak letak bawah pun boleh. Nak tinggalkan dia dekat atas pun boleh. Okay, ikut mana-mana je. Maksudnya benda tu boleh diselesaikan dengan banyak cara. Tapi dengan cara yang betul lah. Okay, C. Jadi, dah ni Salen. Dah. Okay. Di YouTube. Tengok YouTube official dah. Okay, E. Kita nak buat apa? Quotient rule.
Okay, ini kita ambil quotient rule. So ni awak ada pilihan saya, tapi ini saya tunjuk quotient rule lah. Awak nak buat product rule pun boleh juga. Okay, kita quotient rule E kuasa 2X. So B kita 4 tolak 3X kuasa 3. Okay, U prime jadi apa? 2i kuasa 2x. 2E kuasa 2X. Okay, B prime? Macam mana differentiate B prime? Kuasa bawa ke depan. Pakai apa tu? Power rule. Power rule. Dalam kurungan stay, lepas tu dia akan jadi kuasa Kuasa 2 darab balik dengan negatif 3. negatif 3. So negatif 9, 4 minus 3x squared. Dah. So siap dah semua U, V, U prime, V prime. Masukkan dalam formula. Okay, V dulu. Sebabnya saya product rule pun saya biasakan start dengan B, quotient rule, sebab quotient rule memang wajib start dengan B. Jadi saya punya saya ingat V U prime, U V prime. Kalau product tambah, kalau quotient tolak. Lepas tu quotient bawah tu ada B squared. Ikutlah benda macam mana yang cara nak awak ingat. Benda yang macam ni yang saya nak awak jadikan sebagai assignment group awak tu. Kan, awak cari mana-mana formula. Kita banyak formula untuk untuk semester ni, kita banyak. Kita ada differentiation, nanti kita ada integration. Awak pilih di mana-mana, awak pilih satu kaedah macam mana nak bagi ingat, lepas tu awak share dengan kawan-kawan. Buat macam tu. Itu yang group assignment awak tu. Ada saya bagi dah kan? Group discussion tu kan? Ada. Dah. Macam tu yang saya nak ni. Okay, V U prime minus U V prime. Dengan B squared. Squared. Tulis satu-satu dulu. Okay, atas. Bukan dia tak boleh kembang. Dia boleh kembang. Tapi daripada kembang, kalau awak boleh fakturkan, kita fakturkan. Dia lagi simple sebenarnya faktor tu. Tapi faktor ni, dia awak kena check up cari faktor punya lah. Apa yang awak nampak faktor punya dekat sini? E kuasa 2x. Okay. Ada lagi. 3x. 3x. 4 tolak 3x. 3x tu dia tak boleh asing. Dia ada partner dia 4 tu. Nampak dia dalam kurungan. So awak tak boleh ambil 4 saja. Awak tak boleh ambil 3x. Kalau awak nak ambil, awak ambil 4 tolak 3x. Kuasa berapa kita boleh ambil? Apa yang ada faktor punya? Kuasa Kuasa 2. Kita boleh bawa kuasa 2. Kuasa yang paling kecil. Kita bawa keluar. Okay. So kita boleh bawa keluar E kuasa 2x dengan 4 tolak 3x yang kuasa 2. Okay. So yang ni bawa keluar. Maksudnya untuk yang first term ni apa yang tinggal? Tengok elok-elok apa yang tinggal. Awak dah bawa keluar E, awak dah bawa keluar 4 tolak 3x kuasa 2 dah bawa keluar. So apa yang tinggal dekat dalam tu? 4 tolak 3x dengan 2. So 2, 4 tolak 3x kuasa 1 je. Tahu? Sebab kuasa 2 dah bawa keluar. So yang tinggal kuasa 1. Okay. Untuk term yang kedua ni pula, apa yang tinggal? 9. Tambah 9. Tambah ke tolak 9? Tambah. Tambah 9. Sebab dekat depan 9 tu ada negatif, dekat luar ni pun ada negatif. So dia jadi tambah 9. Macam itulah. Per bawah. Okay, 4 tolak 3x
Jadi kuasa berapa ni? Kuasa 6. Okey. Lagi. Boleh dikecilkan lagi. Apa lagi boleh kecil? Tengok. Simplify ni. 4 tolak 3 Tolak X. 3X. Kuasa berapa tinggal? Kuasa 4. Atas ni boleh potong. So bawah ni akan tinggal kuasa 4 je. Sebab dia dah potong yang bawah tu. 2 tu dah kita potongkan. Okey. Kemas lagi tengok. Yang dalam ni kena buka lah. So boleh digabungkan jadi apa? 8. 8 tambah 9 terus bagi saya terus jawapan. 17 tolak 6X. 17 tolak 6X. Dia lagi boleh ringkas lagi. Tak ada dah. Tak ada dah sudah. Macam ni lah. Give your final answer in the simplest answer. Try your best. Bagi yang paling ringkas sekali. Salah satu cara ringkas adalah dengan factor out. So awak kena pandai tengok faktor sepunya tu. Okay, istilah dia faktor sepunya. Faktor yang ada pada I dan faktor yang ada pada you. Kita serasi mana. Okay, F YouTube. Okay, G dengan H. Okay, G, apa idea dia? Dapat? Siapa nak cakap? Quotient rule. Quotient rule. Memang dia nampak quotient rule. Tapi saya kata atas ni apa? Constant kan? Bila constant, dia macam membazir sikit lah. Membazir masa sikit awak buat quotient rule. Sebab constant kalau dipencit dia akan jadi kosong. Jadi apa lagi? The best method. Product rule. Product rule maksudnya kita kena bawa Naik atas. naik atas. So jadi 3x minus e power of 2x power of. Negative 4. Okay. Are you sure we're going to use product rule? Power rule. Product rule kalau dua-dua produk tu ada x. Sekarang ni sebelah ni constant. Product rule pun akan membazir masa awak. Okay. So product rule pun akan membazir masa. Awak tengok. Kita pakai product rule bila dua-dua belah tu ada x. Nampak? Kan? Dia bukan sekadar 1/2 je, dia ada x per 2. Kita pakai quotient rule bila atas bawah tu ada x. Kan? Tapi kalau salah satu daripada kotak tu, dalam kotak tu adalah constant, so kita akan carilah option yang lagi satu, yang lagi mudah pakai power rule. Jadi macam mana power rule? Kuasa bawa ke depan. Okay, so jadi apa? Darab dengan 5 jadi berapa? Negatif 20. So dia boleh kahwin terus dengan 5 ni. Dia boleh darab terus. So negatif 20. Lepas tu 3 dalam kurungan 3E tolak 3X tolak E kuasa 2X. Lepas tu kuasa negatif 5. okay, Darab darab 3 tolak 2E kuasa 2X ke madam? awak kena differentiate. Okay, saya tulis dulu. Saya tak differentiate lagi tau. Saya kata ini dia punya penulisan. Ini penulisan. Kalau awak punya terjemahan dia, apa terjemahan dia? Differentiate dalam kurungan. Differentiate dalam kurungan. Itu dia punya terjemahan. So maksudnya awak differentiate 3x tolak E kuasa 3x per dengan dx terhadap x. Okay, so yang ni satu-satulah. So kita differentiate satu-satu. Ya.
E tu kuasa 2X. Mana? Oh, sebelah. Saja je saya buat salah. Alhamdulillah ada alert gitu. Dia perempuan dia mana pun salah. 3X tolak E kuasa 2X. Okay, so differentiate satu-satu. Nampak apa? 3. 3. Tolak, E kuasa 2X. darab. Darab balik. Jangan lupa. 2. Ada 2. Nampak tak? So, awak kena fokus sebab setiap satu ni dia lain-lain. Benda ni bila dia differentiate, dia kena lagi darab lagi. Dia darab lagi. Dia ada darab lagi. So, jangan hilang fokus. Okay, macam mana kita nak kemaskan dia lah. Kerana kita nak tulis balik negatif 20. 3 tolak 2 E kuasa 2X. So, yang kuasa 5 ni 3X tolak E kuasa 2X kuasa 5. Ada boleh cancel lagi tak? Ada cancel lagi tak? Boleh tak? Dalam kurungan tu boleh cancel tak? Tak. Tak boleh. Tak boleh, tak sama. 3 tu 3X bawah. Dia awak janganlah cancel 3 dengan 3, 2. Tu tak boleh lah satu-satu tu. Dia dalam kurungan tu maksudnya dia dah jadi satu grup. So kalau awak nak cancel terus satu grup tu. Tapi sekarang ni atas dengan bawah grup lain-lain. So kita tak boleh cancel. Okay, last one. Yeay. Dapat apa jawapan? Okay. Macam mana nak buat? Guna power rule. Okay. Yang ni lagi kena step by step, hati-hati. Okay, power rule dulu. Macam mana power rule? 3. 3. Salin balik dalam kurungan. Salin balik dalam kurungan. Lepas tu, Kuasa 2. Kuasa 2. 2. Lepas tu, Differentiate dalam kurungan. okay. Dia kan, kalau benda mudah awak boleh differentiate. Awak boleh terus dia tulis dia benda yang dah differentiate. Kan? Contoh dia, kalau kalau 2X tambah 5 kuasa 2, kuasa 3. Kita differentiate dia 3, 2X tambah 5 kuasa 2. So yang ini awak boleh terus darab dengan 2. Awak boleh terus hasil differentiate. Kan? So, ataupun kalau rasa benda nak differentiate tu banyak sangat, kita boleh tulis dulu macam ni. Okay, differentiate kan saya kata ini terjemahan. Differentiate 2X tambah 5. Yang ini belum hasil dia lagi. Ini baru proses nak differentiate. Arahan dia. Dia belum hasil differentiate lagi. Baru kalau yang kita tulis, yang ini baru jadi 2. Okay, faham tak? Okay, kalau kita nak senang. Kalau yang senang kita boleh terus bagi tahu hasil differentiate. Kalau macam ni, awak terus nak differentiatekan dia, susah. Jadi kita tulis dulu macam ni. Kan, kita tulis dulu dia macam ni. Sebab E ni kuasa set. Kuasa set ni, kita jadikan kuasa yang macam ni dulu. Lagi banyak dia. Okay, belum differentiate lagi tau. Yang ini dia belum differentiate lagi. So jangan awak ingat ini adalah terjemahan dia apa tadi? Apa terjemahan dia? Differentiate dalam kurungan. Differentiate dalam kurungan. Belum differentiate lagi. Okay. Lepas tu yang ini salin dia balik. Kadang-kadang ni kita kena buat satu-satu. Kalau terus nak sekaligus dia serabut. Okay, fokus pada yang kotak purple pula. Kalau apa ni? Kalau orange. Orange ni
Okay, baru kita differentiate x squared dapat apa? 2x. 2x. Okay, differentiate yang ini. Satu per 2. Cuba kita ni dulu, buat step dia dulu, salin balik. Kan? Salin balik, lepas tu apa? 1 per 2. Differentiate kuasa. So, differentiate kuasa 1 per 2. 1 per 2. Macam mana differentiate kuasa tu? Macam mana? Kuasa tu kena guna power rule juga ke madam? Nampak? Awak kena differentiate kuasa kan? Nampak tak penulisan dia kalau saya tulis? Benda ni dia akan jadi ni. Ini apa terjemahan dia? Kalau saya tulis macam ni. Differentiate kuasa. So nampak tak differentiate kuasa dia tu pakai power rule. Satu awak kena tengok. Differentiate kuasa tu pakai power rule. Okay. Yang mana dah settle depan tu, kita salin balik hati-hati. Okay. Sini 2x. Okay. Yang ni boleh salin dah. X tambah 1 kuasa 1 per 2. Okay, macam mana? Differentiate power rule ni. Fokus ni dah. 1 per 2 1 per 2. X tambah 1 X tambah 1 negatif 1 per 2 kuasa negatif 1 per 2. kuasa negatif 1 per 2. Darab balik 1. 1. Darab balik dalam kurungan. Tapi saya tak tulis lah darab balik X tambah 1. Saya tak tulis lah macam tu. Sebab benda tu simple, kita boleh terus darab dengan 1. Kan? So dia, awak belajar power rule. Kan? Benda tu sebenarnya power rule. Tapi sebab dia bila dia dah banyak, dia dalam satu soalan tu berkali-kali kita buat power rule. Kadang-kadang benda tu boleh mengconfusekan kita lah. Kan? Tapi awak kena buat tu sebab saya kata fokus dan hati-hati. Power rule je. Kan bunyinya macam power rule je tapi kena dibuat banyak kali. Okey. Macam ni kita nak susun. Takkan nak tinggalkan sini ni serabut. Macam mana nak susun lah. Okay, yang ni boleh lah tekalkan. Okay. Yang ini 2x tolak sebab ada kuasa negatif ni. Kuasa negatif kita boleh. Yang ni dia hasil darab sekeping dia. Yang ni je. So dia boleh jadi E kuasa. Kita besar lah. X set X tambah 1 per dengan apa? 2. 2 set. Oh. Kan? Kita boleh letak juga dalam set. Dalam lang bawa ke bawah. Set X tambah 1. X tambah 1. Dah. Okay, that's all for today class. Thank you.